Okay, apakah bantuan kecemasan ya? Bantuan kecemasan adalah satu bantuan permulaan atau rawatan awal yang diberikan kepada mangsa yang terlibat di dalam sesuatu situasi kecemasan sebelum dia dirawat ataupun dihantar ke hospital untuk rawatan yang selanjutnya. Okey, apakah kes-kes kecemasan yang berlaku? Okey, apakah situasi kecemasan sebenarnya? Okey, contohnya gambar di bawah ini menunjukkan seorang budak lelaki yang sedang lemas di dalam sungai. Okey, itu salah satu daripada situasi kecemasan yang berlaku. Situasi kecemasan yang lain contohnya adalah kemalangan jalan raya seperti yang dalam gambar ini. Okey, seorang budak lelaki dilanggar motosikal, lemas yang tadi tu, tercekik, serangan jantung, angin ama atau stroke, sekiranya digigit lebah ataupun digigit tebuan, digigit binatang yang berbisa. Okey, itu adalah contoh-contoh situasi kecemasan. Jadi, bila terdapatnya situasi kecemasan berikut, apakah peranan kita sebagai seorang pelajar? Okey. Yang pertama, okey, kita kena tahu apakah itu masalah kecemasan yang berlaku. Okey, kita kena kenal pasti masalah kecemasan tersebut. Yang kedua, membuat keputusan untuk bertindak ataupun apa yang kita nak lakukan. Dan ketiga, kita haruslah menghubungi pasukan kecemasan. Adakah kita yang akan menghubungi pasukan kecemasan itu? Kita haruslah terus memberitahu orang dewasa ataupun cikgu yang berada di sekolah sekiranya kecemasan berlaku di sekolah. Jadi cikgu tersebut yang akan menghubungi pasukan kecemasan. Dan seterusnya kita haruslah memberi rawatan kecemasan hingga bantuan sampai. Okey. Jadi, bagaimana kita nak kenal pasti masalah kecemasan? Jadi, macam mana kita nak fahami betul-betul situasi kecemasan tersebut? Okey, contohnya bunyi bising melampau ataupun hiruk pikuk. Kena pasti. Okey, pemandangan luar kebiasaan. Okey, kita tengok dia punya pemandangan tu macam mana. Bau, apa bau? Okey, yang kita bau. Okey, atau perangai atau kelakuan aneh, kita tengok kat dia tu ada tak perangai yang ataupun kelakuan yang aneh dan maklumat orang sekeliling. Dan kita kena do the calculation around you. Okay, nombor 2 yang tadi tu, membuat keputusan untuk bertindak tu, macam mana kita nak bertindak tu. Dan tadi saya kata dah beritahu cikgu. Okey, kalau berlaku di sekolah. Okey. Jadi kita jangan panik yang pertama. Jadi kita kena tahu keadaan mangsa bagaimana. Dia berdarah ke, dia cedera teruk ke, dia pengsan ke. Okey. Dan kita kena cari orang yang kita boleh minta tolong. Okey. Jika kita tidak rasa selesa dengan kecederaan tu, kita jangan buat. Okay. And then kalau kita dijangkiti penyakit, kita jangan sentuh orang yang perlukan bantuan kecemasan tersebut. Dan kita kalau takut disaman pun, kita jangan pergi. Dan bila kita tak pasti, itulah tadi saya cakap, kita kena hubungi dan kita kena beritahu orang yang kita percayai ataupun guru yang kalau ianya berlaku di sekolah. Okey. Walaupun tidak mampu menolong mangsa, sekurang-kurangnya kita dapat menghubungi talian kecemasan supaya bantuan cepat sampai.
Okey. Jadi apakah talian kecemasan yang harus kita hubungi? Kita kena ingat itu 999 nombor tu. Okey. And then langkah 4 tadi kita beri bantuan kecemasan tu. Macam mana kita nak beri bantuan kecemasan sebelum pasukan kecemasan sampai tadi tu? Setelah mengambil kira semua keadaan sekeliling dan bagaimana keadaan pesakit, baru kita boleh buat bantuan kecemasan. Okey. Jadi itu kita tak perlu buat lagi. Yang penting awak tahu, awak kena beritahu orang yang besar, orang dewasa ataupun cikgu sekiranya kemalangan itu berlaku di sekolah. Okey. Ini semasa kita beri bantuan. Kalau kita kena beri bantuan lah, kita elakkan dari menyentuh darah atau cairan mangsa. Okey. Dan kita kena guna sarung tangan ya untuk mengelakkan sebarang kuman. Guna CPR, breathing barrier. Yang ini ni awak tak perlu belajar lagi, tapi bila dah belajar CPR, baru kita CPR tu adalah cara kita nak beri nafas pada orang tu melalui mulut ke mulut. Okey. Okey, jika kita sendiri yang ada luka, kita balut dulu dengan bandage. Okey. Dan kita jangan makan atau minum atau sentuh mulut, mata dan hidung kita sendiri sebelum kita nak rawat orang. Okey. Dan pastikan first aid kit kita ada berada dekat dengan kita. Okey. Jadi sebab itulah kalau bagi pelajar seperti awak kena beritahu pada orang yang dewasa ataupun orang cikgu yang sekiranya kecemasan itu berlaku di sekolah. Okey. Tengok ni, Sencong dan Adila segera mendapatkan bantuan setelah mendapati kawan dia tadi tu kemalangan dan dia cedera. Okey. Jadi cikgu ni yang akan menghubungi talian kecemasan untuk mendapatkan ambulans. Okey. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Thanks, bye.